Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nasrul Syahna bin Rafidi. Kami semua pelajar dari program Diploma Informasi dari 2016. Kami diberikan tugasan yang bertajuk Congenital Heart Disease, yaitu penyakit jantung bawaan. Sebelum kami semua menerangkan dengan lebih lanjut, mari saya kenalkan dengan rakan saya. Assalamualaikum. Hai, nama saya Murni binti Abdulhan, pelajar dari DIT College, dan subjek yang kena kami bincangkan ialah Basic Physiology. Oke, jom saya kenalkan dengan rakan saya yang lain. Hai, saya Metisan Valentine Mikius dari grup 16. Alis seterusnya. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Siti Nalfara Ashikin binti Abdullah. Hai, saya Rijem bin Jamiran. Oke, daripada membuang masa, jom kita teruskan dengan penerangan. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mari saya terangkan maksud congenital heart disease. Oke, seperti yang kita tahu, penyakit congenital heart disease atau lebih dikenali sebagai penyakit jantung bawaan, yaitu kecacatan pada jantung seseorang. Jenis penyakit congenital yang paling biasa berlaku ialah apabila seseorang dilahirkan dengan kesalahan struktur pada jantung maupun arteri utama seseorang, seperti gambar raja tersebut. Selain itu, kecacatan tersebut boleh menghalang aliran darah ke jantung maupun ke aliran saluran yang berdekatan dengannya. Oleh itu, penyakit jantung bawaan boleh menyebabkan atau mengakibatkan darah mengalir melalui jantung secara tidak teratur. Oke, nak tahu punca berlakunya penyakit jantung bawaan ini? Jangan skip. Teruskan dengan penjelasan selanjutnya. Hai, sudah dengar maksud penyakit jantung bawaan? Oke, mari kita tahu pula puncanya. Punca penyakit jantung bawaan. Penyakit ini terjadi karena ada gangguan pada proses pembentukan dan perkembangan jantung sejak bayi dalam kandungan. Masalah genetik juga boleh menyebabkan penyakit jantung bawaan ini karena ada perubahan DNA, gen, ataupun kromosom yang berasal ataupun tidak dari ibu bapa. Seterusnya, terbentuknya lubang pada jantung. Lubang yang terbentuk di dinding atrium saluran darah maupun ruang jantung yang boleh menimbulkan kecacatan jantung bawaan. Ini disebabkan oleh bahagian kiri jantung yang tidak berkembang secara normal. Ini boleh terjadi akibat saluran darah yang tidak normal dan berlakunya penyempitan saluran darah. Akhir sekali, selain saluran darah, injap jantung juga boleh mengalami kecacatan. Ia dicirikan dengan injap jantung yang tidak terbuka atau tertutup dengan lancar. Oke, mari kita teruskan dengan penggunaan teknologi atau mesin dalam merawat penyakit jantung bawaan. Hai, Assalamualaikum. Saya akan menerangkan tentang teknologi dan alatan yang digunakan dalam merawat penyakit yang dikenali sebagai congenital heart disease. Antaranya ialah alat pemasangan implan peranti di jantung seperti alat pacu jantung dan ICD, yaitu Cardioverter Defibrillator Implant, yang digunakan untuk mengendali dan memantau denyutan jantung pesakit. Hal ini dapat mencegah komplikasi dari kelainan jantung pesakit. Seterusnya ialah keteterasi jantung. Keteterasi jantung dilakukan untuk memperbetulkan kelainan pada jantung tanpa melakukan pembedahan. Dalam prosedur ini, kateter, yaitu tiub nipis dan fleksibel, dimasukkan melalui saluran darah di kaki pesakit ke jantung dengan bantuan teknologi imbasan gambar seperti sinar X dan CT. Teknologi lainnya ialah dengan melakukan pemeriksaan ultrasound Doppler, yaitu untuk memantau dan menilai beberapa keadaan tertentu, seperti kehadiran gumpalan darah yang menyekat saluran darah dan menghalang aliran darah untuk ke organ yang lain, seperti ke paru dan ginjal. Baiklah, saya akan menerangkan serba sedikit tentang simptom dan kesan penyakit jantung kongenital. Penyakit jantung boleh menyebabkan berlainan gejala. Perbezaan ini bergantung pada jenis kecacatan pada jantung pesakit. Walau bagaimanapun,
tanda-tanda dan gejala penyakit jantung kongenital pada amnya adalah: yang pertama, berat badan bayi tidak normal ataupun berat badan bayi sukar untuk mencapai berat yang normal. Yang kedua, bayi tidak mahu menyusu ataupun bayi akan menangis apabila menyusu. Yang ketiga, bayi pasti akan mengalami demam sebulan sekali. Simptom keempat ini bukan sahaja merujuk kepada bayi, namun golongan dewasa dan kanak-kanak yang menghidapi penyakit jantung kongenital akan menunjukkan gejala seperti gerakan jantung akan menjadi cepat daripada biasanya dan akan mengalami sesak nafas. Simptom terakhir ini lebih merujuk kepada bayi kerana pada hujung jari tangan, hujung jari kaki dan mulut akan menjadi kebiruan. Sekarang kita akan beralih kepada kesan. Seperti yang mana kita tahu, penyakit jantung kongenital ini adalah masalah jantung yang timbul sejak lahir. Oleh itu, gangguan ini boleh berlaku di 3 tempat, iaitu dinding jantung, injap jantung dan saluran darah. Yang pertama, kelainan pada injap jantung. Seperti mana yang kita tahu, injap jantung mengawal aliran darah di jantung. Apabila terdapat kelainan pada injap jantung, injap ini akan mengalami kesukaran untuk membuka atau menyebabkan kebocoran. Akibat daripada terdapat kelainan pada injap jantung, ini akan menyukarkan jantung untuk mengepam darah. Baiklah, seterusnya kelainan pada dinding jantung. Dinding jantung bertanggungjawab untuk memisahkan jantung kanan dari jantung kiri dan ruang legar dari ruang jantung. Jika terdapat kecacatan, dinding jantung mungkin tidak berkembang dengan baik dan ini akan menjadikan beban jantung meningkat. Oleh itu, ini akan menyebabkan peningkatan tekanan darah. Akhir sekali, kelainan pada arteri dan urat jantung. Saluran darah arteri dan vena akan membawa darah ke jantung dan keluar dari jantung ke seluruh badan. Sekiranya saluran darah tidak berfungsi dengan baik, darah dapat berkurang dan berbagai komplikasi kesihatan bakal berlaku. Hai, bertemu lagi dengan saya dan Abu Bajawan, pesakit penyakit jantung kongenital jerawat. Okey, jom. Antara rawatan-rawatannya dengan menggunakan ubat-ubatan. Terdapat berbagai ubat yang boleh membantu jantung bekerja dengan lebih cekap. Ada juga ubat yang digunakan untuk mengawal degupan jantung yang tidak teratur. Rawatan yang kedua pula ialah pembinaan jantung. Kes ini jarang berlaku kerana kecacatan penyakit jantung kongenital terlalu kompleks untuk diperbaiki. Pemindahan jantung mungkin akan berlaku. Semasa prosedur ini, kanak-kanak akan digantikan dengan jantung yang lebih sihat dari penderma. Okey, sekarang mari kita beralih kepada cara mencegah penyakit jantung bawaan. Yang pertama, memastikan gula dalam darah berada dalam keadaan normal sama ada sebelum atau semasa proses kehamilan. Yang kedua pula, melakukan pemeriksaan genetik sekiranya salah seorang daripada anggota keluarga kita menderita penyakit jantung bawaan. Malahan yang ketiga, melakukan senaman dengan untuk bekalkan tubuh badan yang sihat serta memakan makanan yang sihat. Jom kita ketahui fakta menarik tentang jantung manusia. Anggaran saiz jantung manusia ialah segenggam penumbuk. Walaupun kecil, ia mampu mengepam darah dengan otot yang kuat dan tahan lama. Yang kedua, jantung berdegup 85,000 kali sehari. Manakala degupan jantung bagi orang normal ialah 60 hingga 90 seminit. Yang ketiga pula, jantung masih boleh berdegup walaupun dikeluarkan dari badan. Menarik kan? Jom kita teruskan. Degupan organ ini dikawal oleh sistem konduksi. Ia menghasilkan aliran elektrik dengan sendiri untuk merangsang otot-otot jantung mengecut dan mengendur. Yang keempat pula, sel jantung tidak boleh berkembang biak. Berbezakan dengan sel yang lain yang boleh berkembang biak dan menggantikan sel yang rosak. Jadi,
Hargailah jantung. Yang kelima ialah berat jantung, yaitu kurang dari 1 pound. Dan terdapat berbagai entry berkenaan berat jantung manusia. Namun, secara buatannya, berat jantung ialah 300 gram hingga 400 gram atau seberat 1 tin minuman dingin. Oke, itu saja. Fakta ke-6 pula adalah perbezaan ukuran jantung lelaki dan wanita. Lelaki mempunyai berat jantung seberat 10 ounce, manakala wanita pula 8 ounce. Sedikit info tambahan, kita boleh mengagak atau meramal seberapa besar jantung kita adalah dengan cara mengukur seberapa besar kepalan tangan kita, bukan pelumbuk ya, kepalan tangan. Jadi sebab itulah jantung kita mempunyai saiz yang berbeza-beza mengikut orang. Fakta seterusnya adalah jantung kita, jantung anda, jantung saya, jantung semua orang akan berdegup dengan perlahan ketika tidur. Contohnya pada waktu malam, jantung akan berdegup di bawah 60 kali seminit. Namun, sebilangan orang hanya 40 kali seminit. Hal ini berlaku kerana metabolisme badan menjadi lemah dan sistem saraf parasimpatis lebih aktif sehingga memperlambatkan prestasi jantung. Ini akan menjadikan anda santai. Baiklah, fakta menarik seterusnya ialah ketawa adalah ubat terbaik untuk jantung. Bila kita ketawa, lapisan saluran darah kita akan mengundur dan mengembang. Ketawa juga dapat menghantar 20% lebih banyak darah untuk mengalir ke seluruh badan. Dan satu kajian mendapati bahawa apabila orang menonton filem komedi, aliran darah mereka meningkat. Itulah sebabnya ketawa boleh menjadi penawar tekanan. Tetapi jangan terlebih ketawa berpada-pada, nanti orang ingat gila. Baiklah, fakta menarik yang terakhir ialah bersin tidak dapat menghentikan jantung ataupun membuat ianya berdebar-debar. Namun, ia dapat mengubah irama jantung secara ringkas. Jadi, bilakah jantung kita akan berhenti? Jantung kita akan berhenti apabila kita terkena serangan jantung ataupun mati. Sekian.